Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. وأفضل صلاة وأتم تسليم على حبيبنا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأستفتح بالذي هو خير ربنا عليك توكلنا وإليك آنبنا وإليك المصير أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahmati Allah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini alhamdulillah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menyambung bacaan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat mana kita Tuan Haji? Kita masih di pangkat awal lagi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir ke negara Syam. Bila kita sebut Syam tu kat mana? Syria. Ini sebut Syam, Syria. Syam ni dia daerah dia luas. Sebelum daripada pembahagian negara Arab kepada negara-negara kecil, Syam ni termasuklah Jordan, Palestin dan Lebanon. Itu dipanggil Ad-Diyar Asy-Syamiyah. Ad-Diyar Asy-Syamiyah. Sekarang ni kalau Syam tu asalnya Damsyik lah. Sekarang ni yang sedang bergolak, sedang sebut Aleppo pun saya pening. Aleppo tu apa benda tak pernah dengar. Panggil Halabnya. Salah sebuah negara, bandar bersejarah di dunia lah. Halab ni dia simpan banyak sejarah tiga agama Kristian juga sepatutnya risau dengan apa yang sedang berlaku di Halab sekarang ni, kerana Kristian juga mempunyai banyak peristiwa sejarah Nabi Isa alaihi salam di sana. Bila dah rosak tu macam-macam lah terkait, maka sejarah sebelum Islam lagi sudah ada di Halab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar yang terbaik insya-Allah untuk umat Islam di sana dan selamatkan umat Islam insya-Allah. Jadi pemergian Nabi SAW ke negara Syam, itu kita panggil Syria lah hari ini, ialah sebenarnya suatu perkara yang penting, iaitu ketika umur Nabi 12 tahun. Umur Nabi 12 tahun. Nabi dibawa pergi ke sana oleh bapa saudara Nabi, iaitu dan penjaga Nabi SAW, iaitu Abu Talib. Pergi sama dengan Abu Talib membawa perniagaan ke Syam. Perjalanan orang Quraisy ke Syam ni, antara Mekah dengan Syam ni, telah pun direkodkan oleh Allah SWT sebagai ingatan dalam surah Quraisy. Surah Quraisy. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Perjalanan ulang alik itu dirakamkan
bersama dengan bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy ni rajin pergi ke Syam. Belalak khususnya apa nama Hashim, Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal pun dekat Gaza, dekat sebelah Palestin lah. Itu perjalanan ulang-alik. Ya, bahkan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah juga meninggal dalam perjalanan ini. Kepulangan daripada Syam untuk ke Mekah, sampai di Madinah dia sakit dan transit di Madinah untuk melepaskan sakit, namun ajalnya telah sampai di situ. Jadi bapa Nabi pun meninggal dalam perjalanan antara Madinah dengan antara Mekah dengan Syam. Jadi ini memang apa nama kita panggil rutin lah. Dan mereka bukannya apa nama kerap begitu, dia ambil dua musim letak dalam tu, syita was saif, dua musim yang sangat penting, musim panas dan musim sejuk. Musim panas dan musim sejuk. Dan negara Syam ni penting sebab dia adalah negara yang sangat subur, sangat-sangat subur. Jadi salah satu daripada tanda kesuburan iaitu dia telah dipilih, menurut satu riwayat dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan tanda perkenannya doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Syam ni, Syam ni tanda Allah Taala perkenankan doa Nabi Ibrahim AS. Diangkat satu daripada kampungnya, sebuah kampung di Syam tu diangkat naik ke langit. Satu kampung apa? Kampung apa? Tak tahu noh? Tak tahu. Bukan taman ni lah. Ya, bila Nabi Allah Ibrahim berdoa, ya Allah, aku letakkan anak dan isteriku di satu negeri, yakni Mekah, yang tidak ada sebarang tumbuhan, biwadin ghairi dhi zar'an 'inda baitikal muharram. Kan, last sekali doanya farzuqhum minats thamarat. Ya Allah, rezekikanlah mereka buah-buahan, maknanya yang segar-segar dan sebagainya. Kita tengok di Mekah, apa buah tak ada, semua buah dah. Dulu masa saya duduk mengaji dulu lah, ingat-ingat saya duduk mengaji dulu, duduk ulang-alik Mekah dengan Jordan ni, time cuti pergi Mekah. Time cuti naik bas pergi Mekah. Dan lah sempat dalam 2-3 tahun saya duduk kat sana, 2-3 kali jugalah saya pergi Mekah. Kan banyak lah tu lah. Ya, sekali pergi Mekah ni zaman tu, zaman mengaji, enjoy tu tak ada kira lah. Kaki ni kuat berjalan, naik bukit, turun bukit, naik bukit Haji tu biasa. Ya, pergi sana lorong, pergi sini lorong. Kadang-kadang jalan kaki tu sampai habis bandar tu. Jalan kaki je. Jalan kaki je. Jalan. Kita sampai mana dah tak tahu. Tak balik. Zaman kita umur 19, 20, Allah kan. Takut pun langsung jalan. Saya jumpa apa belum Mekah tu? Saya jumpa durian. Saya jumpa petai jual tepi jalan masa tu. Durian, malam-malam ke 9 ke 10 lepas balik Isyak tu kadang jumpa durian duk jual tepi jalan. Kadang saya jumpa apa lagi, rambutan jual juga tepi jalan. Allah, doa Nabi Allah Ibrahim ni, ya Allah, ya, segala buah ada dekat engkau, no? Segala hal ada, Masya Allah. Nabi Ibrahim berdoa waktu tak ada apa lagi, pekan tak ada, apa tak ada, no? Kan tak ada, tahun tak ada, siti lagi lah tak ada.
Kampung pun tak ada lagi. Katakan pekan kampung pun tak ada lagi. Desa pun tak ada apa. Kan? Dia berdoa. Bila dia berdoa, maka Allah Ta'ala perkenankan doanya. Dicabutnya daripada satu daerah Syam tu, kawasan yang paling subur. Lalu diangkatkan ke langit dan ditawafkan 7 kali. Bukit bumi yang diangkat tu daripada negara Syam tu ditawafkan di Kaabah 7 kali. Kemudian diletakkan di sebelah Mekah. Tempat tu nama dia sekarang tuan-tuan tak baca langsung ni. Tempat tu nama dia Taif. Macam Cameron Highland tu, duduk sebelah Mekah yang kering kontang tu. Saya pergi baru ni 18 darjah Celsius, tutup aircon, sejuk, tutup pula tikap, tak nak buka, sejuk, bawa darah kan, sejuk. Naik GMC pergi dia Taif, dia tengok pergi ziarah kubur Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu an kat situ. Dan ada berapa lagi sahabat Nabi SAW, dan katanya ada kubur yang lebih lagi kat situ. Pergi Taif tu kita boleh tengoklah, masuk dengan bunga-bunga, dengan buah-buahnya kan. Bahkan buah-buah lain pun nak simpan sekejap, pergi simpan kat situ. Nak buah negeri lain pun sejuk, tak payah pakai refrigerator dah. Sejuk dia tu sejuk yang sesuai bunga. Ada kilang bunga mawar, bunga mawar saja pun ada kilang dia, buat minyak atar sejuk, subur kan. Bahkan kadang-kadang ada salji di situ. Sebelah Mekah ni kering kontang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harap ayat Zam-Zam. Tuhan letakkan supaya orang dapat hasil-hasil tadi terkumpul di Taif tu, dihantar ke Mekah. Kan jauh mana pun lebih kurang 100 km je. Maknanya sesuai lah. Mekah tempat ibadat, Taif ni peti ais lah. Kita kata peti ais besar lagi di Taif tu. Dan Nabi Ibrahim minta makanan tempat yang tak ada makanan lah, kita kata. Diangkatnya makanan tu, Taif dia sekali, tak mak gitu. Nama pun Taif. Taif tu maksud apa? Yang bertawaf. Jadi kata ulama, keberkatan buah-buah di Taif tu berganda-ganda lebih daripada keberkatan buah-buah yang ada di negara Syam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, pada Syam ni penting juga dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana semasa Nabi kita lahir ke dunia, keluar satu cahaya daripada perut Nabi, ibu Nabi, dan menyinari sampailah ke negara Syam. Dan negara Syam ni menjadi petanda kepada hari kiamat, menjadi petanda besar kepada hari kiamat, kerana di sanalah akannya keluar pejuang-pejuang Islam yang ikhlas, yang akan menjadi penentang kepada kebatilan. Jadi sebenarnya hari ini dalam gelisah kita tenang bahawa setiap detik, setiap perkara yang berlaku di negara Syam itu adalah satu petanda kepada kebenaran Islam dan satu petanda kepada keyakinan yang coba dicabuli oleh pihak musuh. Keyakinan Islam bahawa di situ akan munculnya pejuang-pejuang Islam. Dalam kegelisahan kita itu sebenarnya kita menanti-nantikan lahirnya pejuang-pejuang Islam.
dan Nabi telah berdoa untuk negara Syam ni berkali-kali, berkatnya negara Syam ni. Dan sekarang ini antara saya anggap ilmu yang ada pada saya juga adalah salah satu daripada keberkatan negara Syam. Ulama-ulama di sanalah yang mendidik dan menghantar untuk bertugas sebagai wakil mereka, penyambung kepada ilmu mereka di sini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ulama-ulama Syam bersifat berakhlak sangat lemah lembut, rupawan. Mereka kebanyakan adalah mereka yang rupawan, segak-segak dan lemah lembut, budi bahasa dan pekerti, masya-Allah, beradab sopan. Sebab itu mereka dah lama diam, boleh bertahan, sabar lama, walaupun yang memerintah Syam tu sebenarnya Syiah, tapi kerana mereka ni bersikap lemah lembut lama lah. Tapi nampak macam mana kan, sampai saat dah Tuhan tentu dia nak meledak lah. Tapi di sana kita yakin tak ada apa yang berubah dalam iman mereka di sana. Bahkan yang kita yakini ialah keimanan umat Islam di negara Syam itu bertambah lagi, bagaikan sedang digilap hari ini. Mudah-mudahan tak mereka lahir selepas mereka anak-anak yang betul-betul akan menjadi pejuang budak Islam di akhir zaman, insya-Allah. La yakhzuluhum man khazalahum, tidak akan mereka itu jatuh hina ataupun terhina, lemah oleh mereka yang menghina dan melemahkan mereka, dan tidak akan memudaratkan mereka sebarang perancangan yang telah dirancang oleh musuh-musuh Islam. Bila mereka bangun saja, tidak ada siapa lagi yang dapat membenteras ataupun menjatuhkan mereka. Mereka inilah yang akan sama-sama dengan Nabi Isa AS menentang Dajjal, sama-sama dengan Imam Mahdi dan sebagainya. Jadi inilah dia. Wallahu alam, tafsiran ini lebih jauh lagi. Dan apabila asalnya Abu Talib nak pergi seorang ke Syam tu, tetapi bila dia lihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa tak sanggup berpisah, kan? Nabi Muhammad pun sangat merasakan waktu itu perpisahan dengan Abu Talib ni satu yang sukar untuk dilalui. Maka Abu Talib rasa sangat kesian, sangat berbelas hati kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lantas dibawanya Nabi SAW ke Syam. Di umur Nabi 12 tahun. Dia adalah hijrah yang pertama, rihlah Nabi SAW yang pertama. Nabi tidak, dan Abu Talib dan rombongannya waktu itu tidak tinggal lama di Syam. Mereka berkumpul dekat dengan tempat seorang seorang rahib yang terkenal sebagai Bahira. Orang Melayu suka panggil Buhairah, kan? Bahira. Dekat kampung dia panggil Busra. Itu antara Syam, sempadan Syam dengan negara-negara yang lain. Busra ni dekat situ kawasannya. Kalau kita ada peta, kita boleh tengoklah, ya. Sampai dekat kawasan Busra ni satu kampung. Di situ ada seorang rahib namanya Bahira. Rahib ni kita nak panggil apa? Pendeta. Pendeta lah, ya. Lalu rahib ni bertanya kepada Abu Talib. Sebenarnya kisah tentang perjumpaan Nabi dengan beberapa orang rahib ni
ataupun ahli kitab ni dah banyak berlaku. Selain daripada Bahira, nanti kita akan jumpa dengan Nafturah. Kemudian kita akan berjumpa pula dengan yang terakhir, iaitu Waraqah, ya, Waraqah ibn Naufal radhiyallahu anhu. Dan juga antara ahli kitab yang terkenal lagi yang beriman dengan Nabi SAW ialah Salman Al-Farisi, Ka'ab, ya, Al-Ahbar, lagi Abdullah ibn Salam. Ini semua ni adalah asal-asalnya adalah padri-padri lah, kita kata rahib-rahib yang convert, masuk Islam atas dasar kepercayaan mereka dalam kitab-kitab samawi yang mereka imani sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka temui alamat-alamatnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahim Bahira ni bertanya kepada kafilah rombongan, fasa'alahum amma ra'ahu fi kutubihim al-muqaddasa min bi'sati nabiyyin min al-arab fi hadha zaman. Jadi Bahira ni selalu bertanya kepada kafilah-kafilah Arab. Kafilah ni kita kata apa? Rombongan dagang lah. Dia selalu bertanyakan kepada mereka tentang apa yang dia sering baca di dalam kitab-kitab suci, iaitu tentang pengutusan seorang Nabi daripada golongan Arab di zaman ini. Jawab kafilah-kafilah Arab belum lagi pun muncul. Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan yang kadang-kadang, tetapi sering ditanya oleh para rahib kepada orang Arab. Soalan ni famous lah. Soalan ni dah popular lah. Orang Arab bertanya, entahlah apa mereka ni duk tanya betul ke tak. Orang Arab sendiri pun tak percaya dengan kitab-kitab suci ni. Jadi dah orang nak tanya lah kan. Dia pun nak jawab apa lagi, tak tahu, tak ada lah. Orang Arab dia jawab tak tahu. Pasal mereka sendiri pun, kalau yang masuk agama Yahudi memang tak payah nak masuk. Yahudi kan dia sendiri tak bersifat international, kan? Dia rasa agama tu untuk diri dia aja. Untuk diri dia aja. Pelik kan dia kan? Orang yang pelik memang dia tak tahu dia pelik, ataupun dia seronok dengan sebab dia rasa pelik tu, dia rasa bagus. Yang Kristian pula waktu itu, orang Arab taklah sangat peduli kepada Kristian tu. Mungkin sebab ada Kaabah lah kot. Walaupun Kaabah itu mereka tidak fahami dah sebenarnya apakah Kaabah itu, melainkan rumah Allah sahaja. Mereka sembah bila mereka suka, dan mereka tambah dengan peribadatan kepada berhala-berhala lagi, kan? Jadi bila nak masuk Kristian tak apa nak masuk mana. Lagilah pula selepas orang Kristian kalah teruk dalam tentera bergajah tu kan. Tentera bergajah tu Kristian lah. Kristian cuba nak mengambil alih kuasa, iaitu dengan memusnahkan Kaabah. Musnahkan Kaabah. Kerana Kaabah ni menjadi daya penarik, pelancongan dan juga tempat ibadat. Jadi pakat tuju Mekah. Jealous Raja Abraha ni, jadi dia nak gantikan lah. Di Sana'a tu dia buat satu church. Satu church, gereja, ya. Satu gereja yang kata nama gereja putih, ya. Untuk menggantikan kedudukan Kaabah itu sebagai pusat ibadat dunia. Jayakah? Tak jaya. Kalah teruk. Kalah teruk. Ya. Jadi
mereka ni kalau nak kuat pun sebelah Itali lah, Rom dia panggil, Itali. Dan negara Syam ni antara penerima pengaruh Itali yang paling banyak, Kristian. Mungkin kerana kesan-kesan agama Kristian pun banyak kat situ. Jordan tu sendiri dipanggil Second Rome, negara Rom kedua. Jordan tu negara dipanggil negara Rom kedua, kan? Jadi apa namanya, kita tengok kat sana kita nampak macam kita duduk Italy lah. Kalau pergi ke Jordan tu macam kita nampak sangat Italy dia tu, dia punya apa, Rom dia tu, bangunan-bangunan dia tu kan, semua dah besar kecil semua, ya. Kemudian apa namanya, pengaruhnya di sebelah Mekah tak ada, Madinah tak ada, sikit tempias, ya. Yahudi ada di Madinah. Yahudi dah lama dekat Madinah tu. Kerana mereka pergi tu pun asalnya kerana kepahaman mereka nak menyambut seorang Nabi di situ. Dan Nabi itu Nabi mereka, dari bangsa mereka syok sendiri tafsir macam tu. Dalam kitab Taurat tak ada sebut macam tu, dia sendiri syok. Jadi akhirnya orang Arab jadi biasalah. Orang Arab sudah jadi biasa dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Sebab itu disambung dalam Quran, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Apabila datang Nabi, mereka tak terima, sedangkan mereka kenal. Maka jawabnya ialah laknat Allah ke atas mereka yang kufur. Yakni setelah mereka kenal pun. Subhanallah. Jadi apa namanya, Nabi SAW kita melihat telah mula belajar atau menerima kita panggil pengalaman untuk ke Syam tadi, ya. Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lebih panjang, kitab saya ni kenapa dia pendek pula kat sini, ya. Dia tak nak panjangkan cerita ni. Cerita Nabi berada di negara Syam itu, soalan dia banyak kan. Soalan, antara soalan yang kita masih ingat, saya tak bawa kitab dia. Dia tanya kepada Abu Talib, ini anak engkau ke? Jadi kebiasaan Abu Talib ni ialah kan, walaupun kita bila anak orang, kita dah anggap anak sendiri kan, kita takkan nak sebut depan orang ni anak, bukan anak aku kan. Kita dah sayang dia macam anak kita lagi, bahkan lebih kita sayang dia daripada anak kita lagi. Kita kata ni bukan anak aku, ni anak orang, aku belah. Tak cakap gitu kan. Abu Talib jawab, ya, ni anak aku, ini anak aku. Apa jawab orang tu? Mana boleh kau jadi bapa budak ni? Mana boleh kau jadi bapa budak ni? Kalau kata anak yang bapa pun mungkin orang kata orang tak sangsi. Pasal Abu Talib pun bukan orang lain, abang kepada Abdullah, Pak Ngah ni. Pak Long tu. Pak Long tu. Ya. Sebenarnya Abdul Muttalib dia ada abang lagi, anak pada abang lagi pada Abu Talib tu, namanya Al-Harith. Tapi dia tak jadi penghulu, tak silap kerana dia meninggal. Dia Abu Talib lah. Lagi Abbas yang terkenal, lagi Abbas, Hamzah, lagi Abu Lahab, jangan lupa. Ni keluarga ni semuanya segak-segak. Abu Talib pun segak-segak, ya. Oleh sebab tu anak Abu Talib nama Ja'far. Mukanya seperti kembar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ja'far iaitu abang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala an, mukanya dengan muka Nabi macam kembar. Segak Nabi lah, ya. Orang kata adik, ya,
nak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah sepupu kan? Sepupu. Nabi hak paling lawa sekali. Jadi kalau kata panggil dia anak, percaya tak? Percaya kan? Ini anak saya. Mana boleh? Budak ini sepatutnya bapaknya dah tak ada. Bapaknya dah tak ada. Dia patutnya lahir tanpa lagi ada bapak yang hidup. Rupanya itu pun ada tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Sifat Nabi SAW detail, yang tak beritahu bangsa je secara terang-terangan kan. Nampak ya? Maka apa namanya, perjalanan Nabi ke negara Syam ni salah satunya membuktikan lagi lah. Ya, bahkan apabila Bahira ni disebut, dia nak tahu, dia nampak daripada jauh lagi rombongan Nabi SAW ni. Dia nampak dipayungi awan. Rombongan lain tak. Rupanya dia duduk dekat sempadan tu dah lama dah, dia punya duduk observe setiap rombongan. Kerana bagi orang kitab-kitab suci ni, bila Nabi kita lahir pun dia dah nampak dah bintang yang menjadi petanda bahawa kelahiran Nabi SAW. Banyak sangat tanda yang dia ada. Jadi dia menunggu. Satu hari dia tengok ada rombongan yang datang tu. Rombongan ni luar biasa, kerana awan sentiasa ada di atas rombongan tadi. Dan rombongan ni pula dia akan singgah di sebuah pohon dan dia duduk bawah pohon tadi. Kan? Di bawah pohon itulah mereka yakini bahawa pohon itu adalah tempat yang dulu Nabi-Nabi, kalau lalu kawasan itu, Nabi-Nabi akan singgah di situ. Antara Nabi terakhir sebelum Nabi kita Muhammad SAW singgah di pohon itu ialah Nabi Isa alaihi salam. Subhanallah. Ya. Bila dia lihat, maka dia pun hantar utusan, panggilkan mereka tu semua datang makan. Tak biara dia kenduri, dia buat sikit lah, buat jamuan. Mereka akan datang ke semua, tapi apa yang dia lihat, tak ada seorang pun di situ yang ada dalam firasat dia. Jadi dia tanya lagi, ada tak siapa-siapa yang tertinggal kamu tak bawa mari kenduri aku ni? Kata tak ada siapa. Kalau ada pun budak kecil yang seorang pergi dia payah nak main pergi, kan? Dia kata tak boleh lah macam tu, panggil semua sekali. Dia buat lagi kenduri, syarat panggil semua kan. Maka panggil semua. Maka waktu tu dia lihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila lihatkan kepada Nabi SAW, dia nampak tanda-tanda tu jelas. Ya, katanya semasa Nabi duduk bawah pohon tu pun, pokok-pokok dan dahan-dahannya semua bergerak tanpa mereka sedari. Pokok-pokok ni semua bergerak bagaikan nak duduk bawah, duduk atas Nabi je. Macam pokok tu duduk macam tu, dia bergerak kan, nak memayungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Di keadaan dia nampak situ pun nampak luar biasa dah kan. Panggil kenduri tak ada syak, tak ada lagi orang tak datang kan. Buat lagi kenduri. Akhirnya jumpa Nabi, dia tengok Nabi, dia perasan dah. Ya, inilah dia orangnya. Subhanallah. Siapa tengok Nabi pun tahu lah kan, sempurnanya, masya-Allah. Waktu Nabi kecil pun wajah Nabi sangat sempurna. Sangat sempurna. Beza Nabi kita dengan Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf ni Tuhan buatkan supaya orang hati tak tahan tengok dia. Mukjizat Nabi Yusuf AS kan, alqahu fil jubbi kan, mereka lempar Nabi Yusuf dalam
perigi buta. Kan? Bila mereka angkat Nabi Yusuf, terkejut. Kan? Ya Allah, kan? Budak mana ni? Kan? Malaikat ke apa ni? Terlalu indah rupanya. Kan? Itu masa Nabi Yusuf masa kecil. Bila dah besar, kerak jam je tu. Orang perempuan kerak 5 tu kerak dengan tangan je. Kita potong sikit, ngeletak. Ni dia potong jari dengan 5 pula tu, relax je kan. Punya lah lawa, terang mana lawa tak tahulah. Subhanallah. Nabi kita Muhammad 2 kali pada tu. Sekali ganda lagi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf baru syatr, baru sebahagian kecantikan daripada dunia ni terletak pada muka Nabi Yusuf. Tu pun dah membuatkan orang terpukau melihatnya. Hak ada lah ni, hak orang duk declare ni Nabi Yusuf lah ni, lawan Nabi Yusuf. Mana? Kan? Baru 1/7, 1/8 Nabi Yusuf tak ada apa lagi. Ya? Nabi Muhammad itu lagi lawa, lagi cantik. Tengok pun dah tahu lah. Kan? Semua Allah Ta'ala jadikan umat Nabi Muhammad bila melihat kepada Nabi Muhammad, hati dia tak akan luluh, dia tak akan jadi lemah semangat ke apa ke. Bahkan lagi dilihatnya lagi kuat hatinya. Tu bezanya. Bila lihat Nabi Muhammad tu lagi nak tengok. Taklah sampai hilang punca, kan? Lagi sedap nak tengok. Nampak Jadi itu perbezaan. Tuhan buat hati orang melihat kepada Nabi Muhammad ni walaupun cantik lebih daripada Nabi Yusuf, tetapi hati tak terkejut sampai jadi kot lain. Nabi Yusuf tu dibuat supaya orang lain jadi ujian melihat kepada dia. Tak tahan dia tengok Nabi Yusuf, kan? Tak tahan jadi pasal lawa. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, akhirnya bila soalan-soalan yang diajukan tepat, walaupun dijawab dengan cara yang tak tepat asalnya, lalu dimintakan diceritakan dengan tepat, semua soalan itu ditanya dan dijawab oleh oleh Abu Talib. Maka waktu itu juga Bahaira dipesan kepada Abu Talib, baliklah segera ke Syam, kerana dia bimbang. Kalau orang lain yang macam dia melihat kenal, yang ada ilmu macam dia lihat dan kenal, pasti mereka akan bunuh budak ni. Sebab bila mana mereka tahu bahawa budak ini bukannya orang Yahudi, tentu mereka sangat marah dari hati dan mereka akan membunuhnya. Kerana mereka mahu, kalau boleh, Nabi itu ialah orang Yahudi. Mendengarkan kata-kata Bahaira tadi, Abu Talib segera balik, bergegas balik macam ada emergency. Jadi itu kalau kita melihat dalam buku-buku sirah lah, cara orang sirah cakap. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, kita masuk lagi kepada harbu, dia panggil satu perang yang Nabi lalui semasa Nabi muda. Iaitu Nabi lalui perang dia panggil Harbul Fujar. Harbu Fujar ataupun Fijar. Ini ketika umur Nabi dalam lebih kurang 20 tahun. Daripada umur 12 ke 20 tahun. Dan dia ni perang yang sakan jugalah kita kata, ya. Antara puak-puak Arab lah. Sebut tuan-tuan pun nama dia macam-macam, Saqif lah, Ailan lah, ya. Kinanah lah, Quraisy lah, Qais lah. Mereka semua ni bergaduh lah
Bani Hashim waktu itu diketuai oleh Zubair ibn Abdul Muttalib, salah seorang daripada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib lagi Hamzah, Abbas. Jadi mereka ni bentuk pasukan-pasukan dalam kumpulan Quraisy tadi dan berperang, dan peperangan itu merupakan peperangan yang amat dahsyat, bersiri-siri panjangnya kan, berepisod. perang lagi, subhanallah, tak habis-habis perang sampaikan rosak segala kawasan-kawasan haram ni, rosak kawasan nak penting pun rosak, yang merupakan tempat-tempat suci lah. Kalau dipanggil tempat-tempat suci dalam kawasan Mekah tadi rosak oleh kerana peperangan. Sebab itu dipanggil fujar ataupun fijar. Fijar maksudnya jahat, kerana kesan-kesannya. Sampai hari ini bila kita tengok dalam di Halab tu kan, habis kesan-kesan sejarah lama rosak. Ini tandanya Bashar tu sangat jahat, dia sepatutnya bukan saja dimusuhi oleh umat Islam, bahkan dimusuhi oleh segala orang yang cintakan sejarah, cintakan keamanan. Ini bukan sikapnya seorang pemimpin rakus, ya. Dia kira hal dia aja. Jadi apa namanya, akhirnya apabila nampak kepada puak Qais ni berlaku macam-macam lah peperangan tadi, saat menang saat kalah dan banyak memihak kepada sebuah pihak. Akhirnya mereka berkumpul untuk membuat perdamaian. Dah perang lama nak berdamai. Jadi dalam perdamaian yang mereka atur ni, mereka ajak bilang dulu berapa ramai yang mati antara dua pihak. Kat bilang mana pihak yang mati dia lebih ramai, bukan ngalah. Pihak yang kurang mati ni, dia kena bayar dia. Dia bayar dia hak. Katalah sini mati 70, sini mati 60. Tak fair kan? Kurang 10 lah. Sini rugi 10 lagi lah. Sini 60, sini 70. Siapa kalah lagi? Siapa rugi lagi? Kalah tak boleh anggap kalah lagi. Kalah ni kira lari bukan kalah kan? Dalam perang yang banyak, yang tak mesti yang mati banyak tu kalah, ya. Betul tak? Menang tu menang, bilangan tu lain cerita kan. Siapa yang menyerah diri kalah lah kan? Ataupun cabut tu kalah, bukannya siapa mati ramai kalah. Kalau kira mati ramai kalah tu payahlah nak kira siapa menang, ya. Siapa yang bertahan, siapa yang bertahan. Ni dua-dua tak nak berganjak, akhirnya sekolah perang, lama sangat dah perang, bosan, tak ada kerja lain untuk perang. Banyak lagi kerja ekonomi nak buat, kerja nak buat. Duk perang, apa pun tak jadi. Akhirnya berhenti perang, stop. Kan? Perang apa? Perang saudara je, bukan perang apa. Bodoh betul kan? Jadi akhirnya pakat bilang siapa mati ramai. Bilang-bilang ni mati katalah 50, ni 60. Jadi ini rugi 10. 10 ni hak 50 ni tak, 50 sama 50 tu kira sama, tolak sama banyak. 50 sama 50 tolak tepi. Hak 10 ni macam mana? Hak 10 ni dah kami rugi dah, orang dah mati. Tapi hampa tak boleh untung senang-senang. Kau nak berhenti perang tak boleh untung senang-senang. Macam mana? Tolong bayar dia pampasan. Jadi mereka ni rugi duit lah. Mereka ni rugi nyawa. Dan pampasan ni besar.
Pampasan dia besar. Seorang tak tahu dah berapa banyak unta Unta ni kira Lamborghini lah. Beli unta ni kira kaya kan. Jadi apa namanya, bayar dia lah. Bayar dia. Itulah yang berlaku. Siapa yang lebih ramai matinya, maka dia dapat pampasan banyak duit. Jadi puak Qais ni yang banyak kalah, banyak rugi. Jadi puak Qais ni kalau nak kira banyak menang waktu tu Quraisy, yang banyak dalam pusingan round perang round ni, banyak orang melebihi di sebelah pihak Quraisy. Tapi orang kata apa, menang pun rugi. Kita bahasa Melayu kata apa, macam mana, menang pun tak dapat apa, kampung tergadai juga. Menang pun tak ada apa, kalah pun sama je. Menang yang kalah sama je, lebih kurang je kan. Tak ada boleh nak merayakan kemenangan tu apa-apa sangat. Mati pun banyak kan. Menang dalam sedih, bahkan tak menang pun tak apa, tak perangsai pun tak apa. Dah perang lama macam tu lah. Perang lama. Dan tapi kalau macam kat Iraq tu, perang lama tu memang orang putih yang untung, orang Islam rugi sedia. Perang kat situ kan, dengan pihak luar, bukan pihak tu. Negara Arab sekarang ni dalam kerugian yang amat nyata lah. Negara Arab yang kaya tak tolong, kurang tolong kan. Negara Arab kaya banyak tak? Banyak. Siap buat bandar atas air lagi. Kaya. Negara Arab kaya minyak tu. Tapi apa dia buat? Inilah kata, bila hati tak bersatu, rosak. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, apa namanya, apabila perang ni habis, selesai, maka bersatulah balik apa namanya, orang Arab, orang Arab. Dan waktu itu tuan-tuan dirahmati Allah, Rasulullah SAW ada pengalaman dalam peperangan ni, di mana Rasulullah adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan anak-anak panah untuk diberikan sebagai bahan untuk dipanah kepada bapa-bapa saudara dia. Dan katanya Nabi juga tolong mempertahankan panah-panah yang datang daripada terkena menggunakan penahan-penahan lah kan, perisai-perisai yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga kehendak Allah Azza wa Jalla, supaya Nabi tidak sendiri turun berperang, hanya sebagai bantu-bantu sajalah. Itu pun bantu pertahan lebih, pertahan nyawa, pertahan daripada orang kena bunuh tu saja. Kerana Allah tak izinkan Nabi nya terlibat dalam politik ni, politik kotor ni. Politik yang kotor macam tu Allah tak izinkan. Nabi walaupun waktu itu belum lagi mendapat Islam, tetapi Allah Ta'ala dah pelihara Nabi, rekod Nabi bahawa Nabi tidak pernah berperang dengan orang atas dasar selain daripada dasar Islam, supaya nanti, dulu kau pun perang sekali dengan kami kan, kau pun perang sekali. Masa tu perang kan tak kira ada apa tujuan pun tak kisah kan. Tak. Untuk jadi seorang Nabi ni, Tuhan pelihara Nabi, supaya Nabi tidak sendiri berperang dengan orang. Nabi tak bantu tu selamat orang, bukan dia pergi perang. Tak boleh dianggap sebagai Nabi berperang. Nabi tolong selamatkan bapa-bapa saudara dia dalam perangan tadi daripada kena anak panah orang yang ditujukan kepada bapa-bapa saudara. Nabi-nabilah yang tolong duk kibah, duk tolak ke tepi semua benda ni, tepislah, duk tepis benda ni supaya tak kena. Jadi itu tak boleh dianggap sebagai berperang. Allah seperti nak menjaga rekod Nabi SAW sebelum Nabi Islam, supaya Nabi ini tidak terlibat dalam sebarang aktiviti perang
yang bukan kerana menegakkan kalimah Allah. Nampak tuan ya? Ini terpeliharanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma umur Nabi itu yang dipertikaikan. Saya sebut tadi, kalau dalam kitab apa namanya, Nurul Yaqin, dia kata 20 tahun, umur Nabi 20 tahun. Ada setengah pandangan yang kata rajihnya ialah umur Nabi waktu tu baru 10 tahun. Ya. Dengan berdasarkan perkiraan bahawa di antara perang Fijar dan juga pembinaan kota Mekah tu selang 15 tahun. Dan bina Kaabah itu adalah pula sebelum kebangkitan Nabi itu, tempohnya adalah 15 tahun. Kalau begitu, umur Nabi 10 tahun. Kerana selepas 15 tahun berlaku pula apa? Kejadian bina Kaabah, runtuh Kaabah ni akibat hasil perang dan juga banjir. Runtuh Kaabah, nak buat Kaabah balik tu kan. Akhirnya nak meletakkan Hajar Aswad tu. Maka waktu tu Nabi umur tambah lagi 15 tahun, 25 tahun. Perang Fijar 15 tahun sebelumnya. Dan kemudian 15 tahun kemudian umur Nabi 40 tahun. Waktu itulah Nabi diangkat menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pandangan ini, mereka meyakini bahawa perang Fijar itu yang Nabi hadiri itu, padahallah Nabi tak menjadi orang yang masuk terlibat secara langsung, kerana umur Nabi pun waktu itu 10 tahun. 10 tahun. Jadi ini juga satu rahmat daripada Allah, bahawa Nabi kita tidak pernah terlibat pun dalam perkara-perkara. Bahkan sebelum ni kita dapat cerita Nabi kita dalam bab maksiat pun tak pernah terlibat. Sedangkan pesta ni benda biasa lah di Mekah. Pesta ni benda hak biasa. Tentu agak orang Mekah macam mana? Pesta setahun sekali, 10 tahun sekali, hari-hari macam pesta kan. Tambahlah kalau yang hari kenduri. Tapi Nabi ni teringin juga pasal anak muda kan. Dengar ya kompang pun dah kita nak bangun dah. Tua-tua kita pun dengar kompang rasa nak bangun. Betul tak? Semangat tu. Nabi pun nak bangun. Nak pergi try join sekali. Dulu kita cerita kan, Allah pelihara Nabi SAW. Tak ada nak sampai pensan. Tak ada nak sampai pensan. Matahari yang gerakkan Nabi SAW. Pelihara Nabi SAW. Itu dari sudut apa? Sudut keterlibatan dalam maksiat, ataupun dalam perkara kita panggil lara. Anak-anak muda kita banyak lara. Sukar kita nak halang anak-anak muda ni buat lara kan. Dia merempit tu pun kita nak risau dah. Kaki duduk naik atas atas motor tu. Kita lalu tadi kita tengok tak nampak orang. Rupanya dia duduk ni rapat kepala dia dengan seat motor dengan kaki dia. La ilaha illallah. Apa kehalnya kan? Seronok tang mana pun tak tahu. Itulah kita tak boleh kata. Tak boleh kata apa sebab orang Arab dah sebut dah kan. Asyabah, kemudaan itu adalah salah satu jenis kegilaan. Salah satu jenis kegilaan. Kalau tak boleh dikawal, habis. Nak berjaya pun masa muda lah sebenarnya yang paling indah sekali. Bila dapat kejayaan masa tu orang lain tengah duduk sibuk merapu, kita berjaya. Seronok tak? Wah, nanti lagi best. Dia punya long last. Keseronokan itu lagi best. Kerana keseronokan masa muda ni tak boleh bawa ketua pun. Tapi kejayaan yang dia hasil masa dia muda, dia boleh bawa sampai ke ketua. Jadi siapa-siapa tak ada kejayaan masa muda tu, dia tengok orang lain yang ada tu, dia akan cemburu lah.
Dia akan cemburu. Kita tak akan cemburu dengan dia yang boleh merempik kaki naik dua tu. Tak ada siapa nak cemburu masa Tuhan nanti. Aku boleh buat tutup babi. Tapi kalau dia kata masa umur 20 dah beli rumah banglo lah. Oh, dah bisa pakai kereta besar-besar misalnya kan. Kerana kejayaannya. Maka dia akan jadi satu yang lebih nikmat masa dia tua nanti. Kan? Tambah-tambah kalau jadi ulama lah, umur dia dah muda jadi ulama dah, lagi best kan. Lagi best. Hafal Quran umur apa? Umur 7 tahun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hafal Quran umur 12 tahun dah hafal Quran. Ya. Budak perempuan mana tahu hafal Quran 7 bulan, kecil ya budak. 7 bulan dah hafal Quran. La ilaha illallah, insya-Allah. Ini satu yang lebih hebat. Baik, Nabi SAW dipelihara. Itu dalam terlibat dalam program-program sosial. Kita kata ni perang ni salah satunya kan, nasional jugalah perang, tetapi Nabi tak terlibat sebagai pejuangnya, tak. Bahkan Nabi hanya penyelamat. Dulu dalam maksiat Nabi tak terlibat juga, pensan. Ya, yang kita akan lihat bulan depan ni adalah kau baik yang Nabi sebut nantinya aku terlibat. Dan aku bangga sebagai orang yang terlibat. Walaupun waktu tu Islam tak ada. Nanti kita akan tengok apa pada ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita pegang, katalah Nabi masuk umur 10 tahun itu lebih logik lah. Takkan umur 20 untukkan umur tepi-tepi je kan. Umur 20 umur tepi-tepi apa hal? Kan? Jadi tentulah umur 10 umur tepi-tepi tu betul lah tu. Kan? Orang pun tak bagi lagi senjata untuk perang, tak bagi pegang lagi kan. Kemudian daripada selepas ni kita masuk kepada perkara penting juga yang berlaku kepada Nabi sebelum Islam, iaitu dia panggil halaf al-fudul. Halaf al-fudul, perjanjian, dia panggil perjanjian al-fudul. Perjanjian fudul ni kita kata dia adalah satu perjanjian yang terdiri daripada 9 puak Quraisy, termasuk Bani Hashim, Bani Zahra dan Bani Taib, di rumah Ibn Jud'an sebelum berlakunya ini cerita sebelum ya. Dia kata kalau kita tengok di sini kisahnya, kita panggil halaf fudul ni secara ringkas lah, senang ya. Dia adalah satu perjanjian untuk menyelamatkan orang-orang yang teraniaya. Perjanjian yang dibuat semata-mata untuk menjaga kepentingan orang-orang yang teraniaya. Ya, oleh sebab itu Nabi sangat bangga kerana waktu itu Nabi menyertai perjanjian tadi. Perjanjian tadi ya. Ini kes-kes lah, banyak kes berlaku di Mekah. Kes-kes ni membuatkan orang kita panggil kes tak selesai, teraniaya je orang itu kan. Akhirnya banyak sangat kes berlambak dan mereka buatlah perjanjian ni. Perjanjian ni macam halaf ni macam perjanjian juga, kita kata macam akad sumpah ya, supaya siapa saja masuk ke Mekah ni dia akan dapat keadilan. Dia akan dapat keadilan. Maka Nabi terlibat dalam hal ni dan Nabi bangga. Maknanya apa saja tentang keadilan yang betul-betul tidak menyalahi konsep Islam, kita tidak ada salahnya untuk kita menyokong. Ini untuk kita sokong, asalkan dia adalah untuk memberi keadilan kepada orang yang teraniaya. Tapi ingat, hari ini ramai pakai nama
adil tapi tak adil. Adil tapi tak adil. Saya tanya India tu kan, kalau India tu lagi lah kita dek pening cerita filem India ni kan, dia pakai dacing, waktu perempuan pegang dacing tu kan, dia tutup mata perempuan patung tu kan, lepas tu dacing dia sebelah naik sebelah turun. Saya bisa tengok tak filem India. Nah tu dia punya lambang duduk dalam mahkamah dia kan, lambang duduk dalam mahkamah. Kena tengok tafsir apakah dia maksudnya. Negara India ni negara paling banyak mahkamah katanya, paling banyak kes di dunia, tapi paling sedikit hakimnya. Hakim 14 orang ikut satu India tu, tak ramai. Tu kes dia susah nak diselesaikan, bertahun-tahun. Jadi kalau rekod Guam bela peguam cara ni memang pandai tapi rekod hakim dia betul-betul. Ya. Baik tuan-tuan dirahmati Allah. Nabi menyebutkan syahidtu halfal mutayyibin ma'a umumati wa ana ghulam fama uhibbu an nali humran na'am wa anni ankuthu. Nabi kata, aku ni dengan perjanjian tadi ni, ya, aku serta dengan bapa-bapa saudara aku saksi, ya. Dan aku tidak rela untuk ditukar ganti perjanjian yang baik itu, walaupun aku diberi seekor unta merah. Unta merah ni mereka kata harga 5 juta. Lala ni pun sekor-sekor dia tu, nama dia merah, tapi dia berkata pergi tengok tak merah pun. Yalah, duk tengah panas ni kan, tam juga jadinya. Tapi kok mana pun dia berkata ada juga tanda merah dia tu. Mereka yang duk pergi tengok dia kata tak tahu special kat mana. Tapi orang saja yang tahu menilainya lah. Harganya berjuta-juta. Kalau dapatkan Nabi diberi hadiah tu, tukarnya dengan Nabi membela ataupun keluar daripada perjanjian yang seperti itu, Nabi kata Nabi tidak akan rela untuk bertukar ganti. Maknanya tanda halaf fudul ini merupakan satu perkara yang amat Nabi, sikap Nabi masa muda pun walaupun belum Islam, sangat-sangat suka membela keadilan. Siapa saja yang datang kepada Nabi minta Nabi tolong bantu dia, Nabi akan bantu. Kerja Nabi ni apa tuan-tuan? Kerja Nabi ni di Mekah ni, selalu orang datang ketuk pintu rumah Nabi. Dia buka, ya ada apa? Tolong Ustaz Muhammad. Tolong apa? Orang hutang saya, dah ada duit tak nak bayar. Ada Nabi pergi minta. Nabi tak ada kenal-mengenal pun, bukan gangster pun kan. Orang ni ajak gangster minta duit. Orang Arab dulu dia tak minta gangster, sebab dia hak pi tu pun gangster juga. Dia pergi ajak Nabi hak muka baik ni, pasal orang semua hormat Nabi SAW. Malu Allah dengan Nabi. Tengok Nabi ketuk pintu ke siapa, ni awak ni datang beritahu minta duit. Sial lah kat dia. Ada. Lah awak tak beritahu awak. Mula duk kali cakap hak tadi duk berkerah dengan apa? Paku kat tangan ke apa kan? Kau tengok Nabi cakap, pergi ambil tu duit tu bagi. Itu. Ya. Selalu kesnya adalah kes Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal ni kes rajin, kerap betul. Selalunya orang habis cara dah pergi minta sendiri tak dapat, orang akan pergi jumpa Nabi Muhammad SAW, minta tolong. Nabi Muhammad akan pergilah. Kan? Kita tak ada kena-mengena pun pergi. Tak tolong, saya datang ni ada hajat nak tolong. Orang tengok Nabi tu pun orang dah mula gelisah dah. Ambil. Ambil. Tadi tak minta betul-betul je cornernya. Tadi dia kata apa? Mana ada orang dulu kan, mana ada statement apa pagi kan? Nak pergi jalan ke Syam, ke musafir mana? Barang 2-3 tempayan, minta kat mana? Siapa tak ada rumah jaga guard kat tak?
Bank pun tak ada. Pergi hantar Umar Bulah Abu Jahal lah. Mereka ni bab orang terima hantaran ni, Allah, ya boleh. Tak begitu. Nanti balik ambil lah, tak kira. Dia tu pun lepas 5-6 bulan balik mencari. Mana ada kau hantar kat sini? Tak ada. Ya ke? Sudah meyaka tu susah. Tu orang pergi ketuk rumah Nabi, minta tolong Nabi. Tengok muka Nabi yang sebelah lah. Tahu dah barang dia kat mana. Tu barang dia pergi ambil. Takut tengok muka Nabi pun free delivery je. Tolong hantar balik. Ya, pasal malunya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi dianggap sentiasa membantu, khasnya dalam hal-hal mengembalikan keadilan kepada orang. Kemudian selepas daripada itu kita masuk kepada satu hal yang penting juga, iaitu perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. InsyaAllah ini kita akan sambung pada pertemuan akan datang lah. Bagaimana Nabi berkahwin. Maknanya umur Nabi 25 tahun dah. Jadi kita dah 10, dah 12 dah. 10 perang Fijar kan. 12 pergi ke negara Syam. Ya. Dan nanti kita akan tengok Nabi sebelum kahwin tu dengan Siti Khadijah, Nabi sekali lagi pergi ke negara Syam. Balik dari itulah yang Nabi kahwin dengan Siti Khadijah. Betul tak? Nabi pergi kan Siti Khadijah. Mula-mula kenal Nabi ni melalui apa? Perniagaan lah. Waktu tu Siti Khadijah cari orang muda. Orang muda yang sanggup jadi kepala rombongan, bawa harta rombongan dagang ni pergi berniaga. Anak orang tua, anak orang muda pula. Waktu itulah Nabi dapat job. Dapat kerja. Jadi Nabi sendiri pun kan cari job. Anak muda kita dia buat apa? Duk merempit je kan, job dia merempit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa nak jadi kan? Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah, insyaAllah. Lepas pada itu kita akan masuk, lepas kahwin, ada lagi hal penting, yang keempat penting dalam sejarah hidup Nabi sebelum Nabi jadi Nabi, iaitu bina Kaabah. Bina Kaabah. Jadi dua lagi lah perkara yang akan kita hurai dalam pertemuan, ataupun 3 perkara kita akan hurai dalam pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah ta'ala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna laka nabiyul masir. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma warzuqna 'amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.